Sahabat yang berada Telegram Irwan Zahuri. Baik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang telah memberi peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita yang sementara ini, untuk kita menghidupkan agama. Kerana pernah bersabda oleh Nabi SAW, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Bermakna bila mana kita memberikan nasihat, kita menghidupkan agama. Kita mendengar nasihat, kita menghidupkan agama. Kita memberi idea untuk nasihat yang nak diberikan, kita menghidupkan agama. Kita berusaha dalam perjalanan nak mencari nasihat, kita menghidupkan agama. Jadi mudah-mudahan setiap pagi dalam hashtag Santapan Rohani, Allah Ta'ala terus menerus menghidupkan agama kita tuan-tuan, diri kita tuan-tuan, dengan mendengar nasihat. Sama ada nasihat itu datang daripada Allah Jalla wa'ala, nasihat yang terlalu pasti, atau nasihat itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga nasihat yang kepastiannya pasti. Dan ada juga nasihat yang datang daripada as-sahabah, ahlil bait, tabi'in. Ya, mudah-mudahan dengan nasihat yang kita dengari pada setiap pagi, terus menerus Allah Ta'ala hidupkan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah pada pagi ini seperti biasa, kita live di page Irwan Zahuri. Afwan lakum, tadi saya terlive dekat page Al-Fakir Irwan Zahuri. Silap tekan lah tu. Dan juga insyaAllah kita bersama-sama sahabat di Telegram Khosyok Israel, yang insyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar suatu nasihat lagi daripada ahli hikmah yang menukilkan suatu kalam, 6 perkara ataupun 6 macam yang mesti ditakuti. Boleh tulis di ruangan komen, 6 perkara ataupun 6 macam yang mesti ditakuti. Jangan ambil mudah. Yang walaupun pertama sekali saya yakin kadang-kadang di antara 6 perkara ni tuan-tuan dah buat. Cuma ingat, al-insan bermakna nasiya. Insan ni suatu kalimah yang datang daripada nasiya. Nasiya ni mana apa? Sadariah, pelupa. Dan yang kata tuan-tuan, saya pun kadang-kadang lupa. Jadi bukan tuan-tuan tak pernah buat, bukan saya tak pernah buat, bukan kita tak pernah buat. Kadang-kadang kita boleh refresh balik, oh dulu aku selalu buat benda ni. Tetapi bila mana iman kita kadang-kadang naik, semangat. Bila iman turun, Allah lemah balik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih Sadariah. Waalaikumsalam Wiwi Ros dan semua sahabat yang beri salam. Baik. Apakah 6 macam yang perlu ditakuti? Dah. Perlu ni ada makna wajib. Tengok. Ada makna sunat, ada makna harus. Jadi perkataannya terlalu umum, tetapi boleh dikhususkan kalau kita hurai satu persatu nanti. Berkata sebahagian ahli hikmah, man lam yakhshallah lam yanja min zallatil lisan. 1. Wa man lam yakhsha qudumahu ay qudumahu 'ala Allah
hudumahullah lam yanja qalbahu minal harami wasyubhah. 2. Wa man lam yakun ayisan anil khalqi lam yanja minat tama'i. 3. Wa man lam yakun hafizan ala amalihi lam yanja minar riya. 4. Wa man lam yasta'in billah ala tirasi qalbihi. 4. Lam yanja minal hasadi. 5. Wa man lam yanzur ila huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanja minal ujubi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan seperti biasa, sebelum kita nak baca terjemahannya, huraiannya, bantu diri tuan-tuan untuk like, share dan tag nama orang yang anda sayang, bermula dengan keluarga kita. Supaya apa tuan-tuan? Kita menghidupkan perkara yang telah ditinggalkan oleh Nabi, iaitu dakwah. Dan saya garanti tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadikan dakwah ni lebih menarik, setiap kali tuan-tuan nak tekan like, belajar tanya hati. Setiap kali tuan-tuan nak tekan share, belajar tanya hati. Setiap kali tuan-tuan nak tag nama orang yang anda sayang, belajar tanya hati. Try buat. Dan secaya dia akan menjadi satu dakwah yang lebih hebat. Kerana apa? Zahir dan batin berjalan. Baik. Berkata sebahagian ahli hikmah, apakah 6 macam perkara yang perlu kita takuti? Yang pertama, tulis di ruangan komen, man lam yakhshallah lam yanja min zallatil lisan. Yang pertama, barang siapa. Seperti biasa tuan-tuan, saya suka tukar. Siapa barang siapa tu? Inora Muhammad Sharif. Aku. Dah? Sahabat-sahabat di Telegram, Hani Rashid, Masyita Ibrahim. Dah? Nur Aniza, Ain Rahman, Iza Batrisha, Salinah Ali. Bila sebut man tu siapa? Aku. Jangan sesekali kalau tuan-tuan belajar kitab nak fikir orang lain. Tak perlu. Sebab apa? Orang lain tak diberi dengar nasihat ini. Aku diberi dengar. Orang lain tidak diberi peluang. Allah Ta'ala pilih dia mendengar kitab ini. Aku diberi peluang. Orang lain tidak dipilih untuk mendengar nasihat ini. Bahkan aku dipilih. Maka siapakah man itu? Man tu bahasa Arab, akulah tu. Yang pertama apa dia? Barang siapa, yakni aku, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku tidak akan selamat daripada tergelincirnya lisan. Tulis poin yang pertama. Tulis. Dan biasakan menulis nota. Kerana ilmu tu ibarat kijang yang liar. Kamu kena tambat akan dia. Yang pertama apa dia? Bila mana aku ni, saya lah, tuan-tuan lah, sahabat-sahabat di Telegram lah, tak takut kepada Allah Ta'ala. Tak ada perasaan takut. Ada kadang-kadang. Tetapi adakah takut tu makin bertambah? Ya. Kalau tuan-tuan congak, aku tak pernah takut kepada Allah ke? Saya tak nafikan. Sebab tu saya kata kadang-kadang asas ni ada. Tetapi ingat, ketakutan itu adakah makin bertambah? Seusai dengan usia kita. Umur makin bertambah, takkan takut tak makin bertambah? Umur makin bertambah, takkan takwa tak makin bertambah? Umur makin bertambah, takkan iman tak makin bertambah? Satu perkara yang ajib. Jadi artinya, bila mana aku ni tak takut kepada Allah, apa kesannya? Tulis. Maka aku tidak akan selamat daripada tergelincirnya lisan. Dah? Sebab tu tanda-tanda kita ni tak jaga lidah. Saya ulang balik. Jangan sesekali cuba memikirkan orang lain. Orang lain tu lantak dia. Dah? Kalau Tuhan nak tegur dia, Tuhan bagi dengar ilmu-ilmu. Tuhan bagi nasihat benda begini. Ni Tuhan nak tegur aku. Nak tahu aku ni, saya lah. Dah? Takut kepada Allah Ta'ala ke tidak? Tengok lidah aku ni bagaimana. Kalau jenis tak jaga lidah, jenis cakap main lepas sahaja, dah? Tak kira lah hati orang tu sakit ke tidak ke, tak kira lah benda tu benar ke tidak ke, tak kira lah benda tu sahih ke, dah, aku tak peduli. Kalau aku nak tembak, aku tembak dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tu tanda aku ni langsung tak takut kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mana dalil? Dirawikan
bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Tuba liman malika lisanahu wa wa'sa'ahu baituhu wa baka ala khati'atih. Rawahu Tabrani. Tuba, kata Nabi SAW, adalah sangat bertuah. Liman malika, bagi mereka. Siapa mereka? Aku juga tu. Yang buruk pun aku, yang baik pun aku. Sudah, habis cerita. Yang huduh pun aku, yang okey pun aku. Apa dia? Tuba, kata Nabi, berbahagialah. Liman malika, bagi mereka yang akulah tu menjaga lisannya. Kalau waktu time aku jaga lidah, maka akulah ketika tu orang yang berbahagia. Wa wa'sa'ahu baituhu, dan berasa cukup, yakni luas selesa berada di rumah sendiri. Wa baka ala khati'atih, dan aku berbahagia kalau aku menangis kerana menyesali kesalahan perbuatannya. Hadis dirawikan daripada Tabrani. Maknanya jelas tuan-tuan, jelas. Hari ni kita semak diri kita, adakah aku menghidupkan agama atau aku menjahannamkan lagi agama? Apa tanda-tanda dia? Tak jaga lidah. Cukup. Bila tak jaga lidah, maka apakah punca aku tak jaga lidah? Sebab aku tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak timbul perasaan takut kepada Allah Ta'ala? Ustaz, saya takut. Saya tambah lagi. Adakah takut itu makin bertambah? Maka tulis tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, takwa kita atau takutnya kita atau yakhsyaknya kita, takut kita kepada Allah Ta'ala itu, nak tahu bertambah ke tidak? Dua sahaja. Pertama, tengok, adakah ilmu kita makin bertambah? Adakah ilmu makin bertambah? Sebab bagaimana mungkin tuan-tuan nak menambahkan ketakutan kalau ilmu tak bertambah? Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Bagaimana mungkin takwa makin bertambah, takut kepada Allah Ta'ala tu makin bertambah kalau ilmu tak bertambah? Bagaimana mungkin? Sebab kalau dululah, memang dulu tuan-tuan takut kepada Allah, tetapi level dulu dengan level sekarang sama tak? Sahabat-sahabat di Telegram, khusyuk Israel, sama tak? La. Ujian dulu dengan ujian sekarang sama tak? Tak sama. Nur Cahaya, ahlan wa sahlan. Dan situasi dulu dengan situasi sekarang sama tak? Tak sama tuan-tuan. Dan kita hidup pada zaman dulu. Contoh mak ayah kita dulu tuan-tuan. Sebab tu orang dulu, kenapa ramai yang jadi wali? Sebab ujian mereka tak macam ujian kita pada hari ni. Dengan ujian kewangannya, ujian keduniaannya, ujian televisionnya orang dulu. Walaupun ada televisyen, tapi tak ada, tak banyak ada. Jadi bila ujian-ujian berbentuk duniawi ni tak banyak, maka amalan-amalan yang mereka buat mudah Allah Ta'ala jazbah, tarik. Tarik. Sebab tu orang dulu mengaji tak banyak, wali berlungguk. Kejap-kejap tu jenis mulut masin. Sekarang ni mengaji banyak, nak cari wali, Allah, jauh sekali. Wali macam aku ni adalah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jelas ke jelas? Jadi hari ni kita buat ukur, kita buat satu kayu ukur. Bagaimana mungkin takwa aku nak bertambah kalau ilmu tak bertambah? Itu poin yang pertama. Sebab tu ingat tuan-tuan, dalam memahami keadaan takut kepada Allah Ta'ala ini, sebab tu insya-Allah dalam minggu depan standby. Minggu depan standby. Kalau tuan-tuan nak lah, dan cuba belanja love sikit. Kalau tuan-tuan nak dengar berita gembira, macam mana saya boleh bantu tuan-tuan untuk memahami benda masalah yakhsyak ni, masalah takut ni. Sebab poin dia mudah. Hari ni pakat-pakat muhasabah, adakah takwa aku, adakah takut aku, adakah iman aku makin bertambah seusai dengan umur aku? Bagaimana nak tahu? Tengok dulu ilmu. Ilmu tu bertambah ke tidak? Baik, macam mana ilmu tu boleh bertambah? Siapa nak tahu? Apa yang saya boleh bantu tuan-tuan? Cuba type nak di ruangan komen. Terima kasih belanja love. Cuba type nak kalau tuan-tuan betul nak lah. InsyaAllah kalau tuan-tuan type nak, macam mana saya boleh bantu tuan-tuan untuk menambahkan ilmu. Sebab dalam masalah takut kepada Allah Ta'ala ini, tuan-tuan, ini benda yang wajib. Benda yang wajib kita takuti. Hukumnya bukan harus, hukumnya bukan sunat. Jelas ke jelas? Terima kasih. Ramai kata nak. Baik. Kalau ramai yang kata nak tuan-tuan, tengoklah kalau jadilah. Kalau tuan-tuan bersungguh semakin nak.
InsyaAllah nanti kami akan keluarkan satu iklan. Pada bulan hadapan tuan-tuan, insyaAllah kita akan buat program 73 pintu, 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Nampak simple kan? Tuan-tuan, ini berpandukan hadis Nabi. Tetapi ayat tadi bukan daripada hadis, itu daripada lagu M. Nasir. Itu daripada lagu M. Nasir. Namun tak dapat tidak, yang kita ni beriman dengan Nabi SAW, kita kena yakin. Di hadapan kita pada hari ni ada 73 pintu, ada 73 jalan. Yang sampai hanya satu jalan. Maka selama ni kita pilih jalan yang mana? Kita berdiri di atas landasan yang mana? InsyaAllah kalau tuan-tuan nak belajar ilmu ini, kami akan cuba bantu tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak sahaja, agar matlamat saya nak bantu tuan-tuan bagaimana iman itu boleh bertambah, bagaimana takut itu boleh bertambah. Jelas ke jelas? Itu poin yang pertama. Baik. Jadi pada hari ini adalah hashtag Santapan Rohani. Kembali kepada tajuk perbincangan kita atau tajuk nasihat kita pada pagi ini. Macam mana kita nak tahu kita ni betul-betul takut kepada Allah? Jawapannya, tengok lidah sendiri. Jelas? Boleh tulis di ruangan komen. Tengok lidah aku sendiri. Kalau hidup kita jenis tak jaga lidah, itu tanda kita tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Baik. Kita masuk pula nasihat yang kedua. Wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allahi lam yanja qalbahu minal harami wasyubhati. Allahu akbar. Tuan-tuan, kalau boleh benda yang kedua ni saya nak ada dalam setiap tuan-tuan punya impian. Tulis, tak ada masalah. Yang kedua, tulis dulu. Barang siapa yang tidak takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak takut nak kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lam yanja qalbahu minal harami wasyubhati, maka hatinya tidak terelak daripada perkara haram dan syubhah. Tulis poin nombor 2. Barang siapa yang tak takut untuk bertemu dengan Allah, perasaan takut tu tak ada besok nak bertemu dengan Allah. Macam mana besok ni? Keadaan aku, situasi aku ketika bertemu dengan Allah Ta'ala besok. Poin dia, tuan-tuan jangan tengok ni. Jangan tengok ni. Saya suka, kalau cara saya mengajar tuan-tuan, saya ni more kepada praktikal. Saya mengajar fiqah ke, mengajar tauhid ke, mengajar tasawuf ke, saya akan mula bantu tuan-tuan macam mana kita nak faham praktikalnya. Praktikalnya mudah. Siapa yang tak jaga hati daripada perkara haram, siapa tak jaga hati daripada perkara syubhah, itu tandanya aku ni tak takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis. Sebab saya baca tadi dok komen saudari apa tu, Hajah Sadariah tadi, dia kata pening nak faham. Sekarang ni saya bagi dengan teknik mudah, cara praktikal. Sekarang ni jangan tengok kepada hukum yang dikeluarkan, tengok kepada kesan yang berlaku. Apa kesan dia? Simple sahaja. Kalau kita ni jenis hati tak jaga kepada benda syubhah, hati tak jaga daripada perkara haram, bukan zahir hati. Bermakna tuan-tuan, kita ni jenis orang tak takut besok nak bertemu dengan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tak takut. Tak takut pun nak bertemu dengan Allah. Nak tak saya guna bahasa lain, bahasa yang lagi mudah? Maknanya tuan-tuan, ketika itulah hati kita benar-benar bebal. Hati kita ni benar-benar mati, tak hidup pun. Tak hidup. Sebab apa? Bila hati dah berkarat, bila hati itu dah bengkak dengan perkara-perkara duniawi, bila hati itu tuan-tuan dah tercemar dengan perkara-perkara syubhah dan sebagainya, maka ini semua antara asbab ataupun faktor yang menjadikan hidup kita ni tuan-tuan langsung tak takut besok untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah kefahaman yang perlu kita ambil daripada perkara ini? Apakah kefahaman yang perlu kita belajar daripada nasihat ini tuan-tuan? Tulis poin dia praktikal dia. Belajar jaga hati daripada perkara haram dan syubhah.
Macam mana ustaz nak jaga hati daripada perkara haram? Macam mana nak jaga hati daripada perkara syubhah? Nak jaga hati ni. Baik, tulis. Poin yang pertama. Sebelum kita nak fokus untuk penjagaan, sebelum nak fokus kepada penjagaan, soalan yang pertama, adakah hati itu hidup ke mati? Ini basic yang selalu saya gunakan. Sebab kalau kita tak kembali kepada asal, tak kembali kepada basic, begitu payah saya nak bantu tuan-tuan. Persoalan pertama, adakah hati kita hidup ke mati? Maknanya, kalau dah banyak perkara haram, dah banyak perkara syubhah, dia akan mematikan hati. Makna mati tu begini tuan-tuan, seolah saya nak buat satu ibarat yang mudah. Benda tu asal hidup. Hati tu asal hidup. Tetapi bila mana telah diseluputi oleh perkara haram yang banyak, diselumuti oleh perkara syubhah yang banyak, seolah-olah kita dah raping dia. Dah raping. Tuan-tuan, benda bernyawa pun kita letak dalam kotak. Letak dalam kotak. Kita ambil tikus, letak dalam kotak. Asal tikus tu hidup, lipas tu hidup, masuk dalam kotak. Lepas tu kita raping. Raping pula bukan raping biasa. Sama ada raping dengan perkara yang haram, atau kita raping dengan perkara yang syubhah. Raping dia. Kita tutup. Dan raping tu makin tebal. Itulah kehidupan kita yang lalu. Saya ulang balik. Setiap kali belajar, jangan ada lintasan pada minda memikirkan orang lain. Fikir diri kita dahulu. Qu anfusakum. Jaga diri kamu dulu. Saya pun mikirkan diri saya. Dan tuan-tuan cuba jawab sekejap. Bila kotak ni, saya bubuh benda yang hidup, tetapi saya raping dia dengan perkara-perkara yang haram dan syubhah. Akhir sekali raping tu makin tebal. Jawab secara live di ruangan komen pada pagi ini. Adakah lipas tu hidup ke mati? Bibi Suliana. Hari ni kita buat live first time di TikTok. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum sahabat-sahabat di TikTok. TikTok ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muazli. Ahlan wa sahlan adalah hashtag santapan rohani. Tuan-tuan cuba jawab dulu. Ni, Nur Lili. Saya ambil lipas. Lipas tu asal hidup. Tu lemas. Lepas tu saya letak dekat dalam kotak. Kan? Lepas tu saya wrapping. Saya wrapping. Hari ni saya wrapping satu. Satu layer perkara haram. Besok saya wrapping perkara syubhah. Saya tak bincang haram dengan syubhah yang tu nanti dulu. Saya nak cerita bab lipas tu nanti. Macam mana kita nak bantu menghidupkan lipas tu balik. Hari-hari kita wrapping. Tak jaga lidah. Perkara haram, perkara syubhah, kita raping, dan raping tu makin mendebal. Terima kasih Nurhana Kamaruzaman. Akhir sekali, tuan-tuan sendiri boleh jawab. Mas pasti, ni, lipas tu mati. Tuan-tuan boleh jawab sama ada tak ada udara. Sama ada, dia lemah dekat dalam tu. Dan sebagainya. Terima kasih Hasnina Yub. Dan bila mana lipas tu mati, cuma bedanya begini. Dengar perbezaan. Nak membedakan antara lipas dengan hati. Terima kasih Ibnu Daim. Saya suka jawapan Ibnu Daim. Ikut hukum adat mati. Betul. Ikut hukum adat mati insya-Allah. Mati. Ikut adat. Tapi kalau Tuhan nak hidupkan, tu cerita lain. Itu perkara harus yang Allah Ta'ala boleh buat. Wajib Allah Ta'ala boleh buat di atas perkara yang harus menghidup dan matikan. Cuma saya nak bedakan. Kalau tuan-tuan buka wrapping tu balik, buka wrapping tu, potong sikit-sikit, buka wrapping tu, tuan-tuan boleh menghidupkan ke tidak lipas yang mati tu. Ini perbedaannya. Pada adat, lipas yang mati itu tak boleh hidup. Tetapi antara benda miracle yang Allah Ta'ala bukan boleh buat, Allah Ta'ala telah buktikan penceritaannya, sejarahnya, hati ni, walaupun dah direpin dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kegelapan, riak, ujub, takabur, hasad, dengki, perkara haram, perkara syubhah tu. Yang kata Nabi, bila mana kamu buat satu kecelaan, diletak titik hitam banyak, maka direping. Kelebihannya tuan-tuan, walaupun hati itu seolah-olah mati, dia lemah. Tak boleh buat apa. Tuan-tuan kena buka wrapping dulu.
Bila buka wrapping ni kata ni, tuan-tuan kena pastikan hati tu hidup ke mati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekarang ni kesimpulannya mudah. Bila hati ni hidup, maka dia ada satu perasaan, ya Allah, macam mana aku besok nak bertemu dengan Allah? Itu je kunci dia. Kalau tuan-tuan nak tahu hati ni hidup ke atau mati, bila hati ni mati, tuan-tuan langsung tak ada perasaan takut nak bertemu dengan Allah. Jelas ke jelas? Ni kayu ukurnya. Supaya bila mana kita belajar, dengan nasihat, kita terus boleh buat tindakan. Sekarang nak tahu hati ni lemas ke tidak? Mati ke tidak? Maka kesannya apa? Hari ni, adakah ada perasaan takut untuk bertemu dengan Allah kalau aku mati sat lagi? Allahu Akbar. Tuan-tuan, ada satu cerita semalam. Satu circle kita call. Dia ni kerja kerajaan. Saya suka bawa cerita dia. Nama tidak disebutkan. Dia call begitu lama. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dia tanya berkenaan vaksin. Dia tidak anti vaksin. Tetapi dengan situasi keadaan dia, yang dia ni darah putih lebih banyak, lebih kurang begitulah. Senang kata, dia berada pada situasi yang tak sihat. Cuma dia ulang kali, bila dia semua buat surat suruh pergi jumpa pakar. Dia dah jumpa pakar, 2-3 pakar pula memberi nasihat, kalau puan sakit, puan lebih kena ambil vaksin. Dia lagi stres. Sebab dia dah dengar cerita macam-macam orang macam ni, bila kena vaksin mati dan sebagainya. Maka semalam dia call. Antara perkataan yang pertama sekali saya mulakan, kalau tuan-tuan nak tahulah, mula sekali, nombor 1 sekali saya mulakan, pertama sekali betulkan niat. Itu asas. Yang kedua, jangan takut kepada kematian. Yang ni penting. Orang takut kepada kematian ni 2 sahaja. Antaranya apa? Dia banyak dosa, macam saya. Yang kedua, dia takut bertemu dengan Allah. Sekurang-kurangnya, apa berita gembira saya nak bagi faham kepada dia? Orang yang pada hati itu perasaan takut untuk bertemu dengan Allah, mudah-mudahan di situ ada menandakan hati dia hidup. Ada ruang untuk kita hidupkan lagi. Jelas ke jelas? Orang yang merasakan, ya Allah aku takut. Tak kira dia takut dengan dosa ke, takut dengan kesilapan dia ke. Kalau dia ada perasaan takut walaupun sedikit untuk bertemu dengan Allah Jalla wa'ala kelak. Tak sedialah ustaz nak mati lagi ni. Takutlah tu. Sayalah. Takut nak bertemu dengan Allah. Maka antara berita gembira yang saya nak berikan, mudah-mudahan ada sekelumit yang dikatakan hati tu hidup. Ruang tu ada. Ni, walaupun kotak tadi kita letak lipas, kita bungkus tuan-tuan, tapi saya ambil 1 jarum, saya cucuk. Saya cucuk. Udara boleh masuk tak? Lepas tu letak straw. Bagi udara keluar masuk. InsyaAllah, tak mati lipas tu. Walaupun balutannya tebal. Jelas ke jelas? Jadi hari ni, kita jangan ambil kepada poin yang pertama. Sebab poin yang pertama itu, dia bukan menunjukkan tanda. Dia menunjukkan kesan. Tapi tanda-tanda dia apa? Barang siapa yang tak takut langsung nak bertemu dengan Allah, maka itu tandanya hatinya bergelumang dengan perkara yang haram, hatinya bergelumang dengan perkara yang syubhah. Mudah-mudahan nasihat ini memberi faham kepada kita agar kita jaga hati, tuan-tuan. Belajar jaga hati. InsyaAllah, saya yakin kalau tuan-tuan terus belajar dalam apa jua sesi live mengaji dekat luar sana, banyak tutup guru, tuan-tuan, banyak para alim yang boleh bantu. Tuan, saya tak pandai, cuma saya sekadar baca nasihat daripada ulama untuk saya fahamkan ada jalan untuk kita menghidupkan hati. Ada jalan untuk kita menghidupkan hati. Jelas? Itu perkara yang kedua. Baik. Dan hari ini kita sambung pula perkara yang ketiga. 3 cukup. Besok kita sambung lagi. Lagi 3. Apakah perkara yang penting ataupun 6 macam perkara yang mesti ditakuti? Yang mesti ditakuti. Poin yang ketiga, tulis. Wa man lam yakun aisan 'anil khalqi lam yanja minat tama'i. Yang ketiga tulis, maka barang siapa tu aku. Tulis akulah tu aku. Bila mana aku yang tidak berputus asa harapnya daripada makhluk, maka aku tidak akan selamat daripada kerakusan dan tamak. Tulis.
Aku yang tidak berputus asa harapnya daripada makhluk. Dah? Sentiasa berharap kepada makhluk. Salah ke tidak, nanti saya betulkan. Dah? Sebab tu mengaji kena ada guru. Kadang-kadang kita baca lain, kita faham lain. Dah? Contoh Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan baca lama dah. Belajarlah pula baca tafsir. Baca Quran, baca tafsir. Tetapi ingat, walau bagaimanapun kena ada gurunya. Takut silap faham. Nak baca sekali lalu boleh. Jangan buat andaian. Jangan kita nak buat satu keputusan daripada apa yang kita baca. Tak faham, tanya guru. Ustaz, semalam saya baca tafsir surah An-Nur lah. Tapi yang ayat ni macam saya tak faham. Tanya. Sama macam ni. Barang siapa yang tidak putus harapnya daripada makhluk. Tulis, senantiasa. Semua sikit-sikit harap dengan makhluk. Langsung tak ada pengharapan kepada Allah. Maka, apakah kesan dia? Dia tidak akan selamat daripada tamak. Baik, kita ambil dia punya poin dia. Poin dia apa? Tamak. Tu praktikal dia. Nak tengok aku ni sentiasa berharap kepada makhluk ke tidak? Sentiasa bergantung kepada makhluk ke tidak? Dan sentiasa mengharapkan keputusan daripada makhluk ke tidak? Tengok sejauh mana sifat tamaknya aku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau kita jenis tamak ni apa? Yelah, tamak ni. Dan mana tamak ni apa? Pertama, kita tak puas hati dengan apa nikmat yang diberikan ke atas dia. Kita tak puas hati di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Kita tak puas hati di atas kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Maka timbul sifat tamak. Aku nak lebih daripada dia. Baik. Bila mana ada pada hati dikatakan sifat tamak, tuan-tuan, itu tandanya kita ni sentiasa berhubung dengan makhluk. Dan tak berhubung pun dengan Allah. Saya jawab dulu dari sudut tauhid. Dah, nanti baru saya cerita yang poin tadi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dari sudut tauhid, adakah ustaz saya tak boleh berharap kepada makhluk? Saya jawab, boleh, tapi ada hadnya. Boleh, tapi ada hadnya. Macam mana yang kata boleh ada hadnya? Tuan-tuan nak tahu had? Saya nak tanya dulu. Tuan-tuan tahu tak beza Jabariyah, Qadariyah, Ahli Sunnah? Yang tahu, tak payah jawab. Yang tak tahu, cuba jawab. Sebab saya yakin yang tahu tu insya-Allah circle-circle kita lah yang dah pernah belajar. Sebab kalau tuan-tuan tak tahu beza Jabariyah, Ahli Sunnah, Qadariyah, tak boleh beza tiga-tiga ni, maka tuan-tuan tak tahulah had dia. Sadariah, sabar dulu. Kita jangan percaya kepada makhluk. Tak. Kita tetap boleh bergantung kepada makhluk, tapi ada had. Ayat ini, wa man lam yakun aisan, sentiasa tak pernah putus harap daripada makhluk. Maknanya sikit-sikit makhluk. Dia tak tahu had dia. Bibi Suliana tak tahu. Ni sahabat-sahabat di TikTok, tahu tak beza Jabariyah, Ahli Sunnah, Qadariyah? Ni saya tak tahu nak tulis tapi faham, tak apa, tak ada masalah. Sahabat-sahabat di Telegram, adakah kalian boleh beza akidah Jabariyah, Ahli Sunnah, Qadariyah? Sebab dengan mengetahui inilah tuan-tuan tahu had yang boleh, had yang tak boleh. Sebab tu saya kata nak faham ayat ni kena mengaji. Habis tu ustaz tak boleh ke berharap dengan makhluk? Tak boleh ke bergantung dengan makhluk? Tak boleh ke minta tolong dengan makhluk? Sabar dulu. Saya kata boleh, kena tahu had dia. Tahniah Norzaliah yang faham. Tak apalah. Mana-mana yang tak faham, nanti bila kami buat daurah 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan, iaitu jalan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, saya harap tuan-tuan yang mendengar sesi live pada pagi ni semua akan join daurah ni. Kami akan buat daurah tuan-tuan, sebab saya tahu dah ramai yang tak faham. Pengalaman saya hampir 15 tahun buat program Tahsinus Solah. Dululah waktu di surau dan di masjid. Memang kepakaran saya Allah Ta'ala beri sedikit ilmu dan kepahaman, sikit sangat.
Nak kata sebesar jarum pun tak ada. Tapi Tuhan bagi pinjam. Alhamdulillah. Banyak mereka-mereka yang saya dah bantu nak ubah diri, nak ubah solat, sehingga mencapai kepada khusyuk. Result tu terlalu banyak. Namun asasnya bermula dengan tauhid yang betul. Bermula dengan tauhid yang betul. Kalau tauhid tak sempurna, bagaimana mungkin solat, ibadah yang lain akan menjadi sempurna. Jadi ingat, nanti bila kami buat daurah, insyaAllah daurah tu kita akan buat bulan 11 nanti. Bulan 11. Daurah yang bertajuk 73 pintu anda berada di mana. Sebab dalam perbahasan 73 itulah ada nanti perbahasan Jabariyah, Qadariyah, Ahli Sunnah. Sebab ingat sahabat-sahabat di TikTok, di Telegram, di Facebook, dengar dah, Ahli Sunnah ni di tengah-tengah. Dia tengah-tengah Nur Lili, di antara Jabariyah dan Qadariyah. Tak apa, saya bagi dulu bagi faham. Qadariyah ni semua berbentuk qadar, kekuatan, kudrah. Kalau kau buat jadi. Lidah kata aku, hati kata aku. Itu Qadariyah. Ni, sama macam ni. Qadariyah ni, mulut kata aku, lidah kata aku. Terkeluar daripada 70, termasuk 73 pintu yang sesat. Jabariyah ni apa? Lidah kata Allah, hati kata Allah. Semua Allah. Allah belaka. Allah belaka. Aduh. Macam tasawuf, tapi tersauk. Itu bukan tauhid syuhudi. Kalau tauhid syuhudi, para-para wali lain. Tauhid syuhudi, para-para nabi lain. Tauhid syuhudi, para-para sahabat lain. Kita tak sampai lagi maqam tu. Kalau kita tasawuf betul-betul, bukan tasawuf, tasawuf tuan-tuan. Jabariyah ni mulut kata Allah, hati kata Allah. Ingat, Jabariyah termasuk daripada 73 golongan. Termasuk. Namun kita ni ahli sunnah wal jamaah. Lidah kata aku, hati kata Allah. Ni. Selamat. Selamat. Lidah kata apa? Lidah kata dia yang tolong tu. Nampak macam bergantung dengan makhluk. Kan tadi kata, kalau kau rasa kau tak boleh buang sifat perangai bergantung dengan makhluk, apa akibat dia? Hati kau akan jadi tamak. Kita ni tak. Lidah kata, dia yang tolong aku. Semualah selalu sangatlah kalau aku ada masalah, dia tolong. Okey, lidah kita, selalu sangat dah kalau aku ada masalah, aku tak ada duit, dia tolong. Lidah. Hati dia, dia kata apa? Ya Allah, semua rezeki daripada kau. Ya Allah. Hak bagi tolong tu pun kau yang takdirkan. Selamat. Tuan-tuan berada pada landasan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, saya cerita baru 3. Dalam hadis kata apa? Ada 73. Dalam hadis kata ada berapa? 73 sahabat-sahabat di Telegram. Siapa nak dengar lagi 70? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Siapa nak dengar lagi 70? Dan untuk nasihat, saya nasihat pada diri saya sendiri dan juga umum kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, 70 golongan ni ada pada zaman sekarang ni. Ada. Cuma bila kita tak belajar, kita tak tahu adakah kita terjebak, kita terpengaruh, kita terikut kepada golongan-golongan seperti ini. Jadi sekurang-kurangnya kita kena belajar. Tahu dulu. Supaya kita tahu mana pintu yang boleh masuk, mana pintu yang haram mu'abbad selama-lama. Jangan nak melintah. Jangan. Jelas. Baru 3. Dah pening dah. Lagi 70. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan ini berpandukan hadis Nabi SAW. Terpecah umatku kepada 73 golongan. Maka daripada 73, 72 itu sesat, malaikat 1 sahaja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya dan kalian, anak-anak saya dan anak-anak kalian, staf-staf Ariyat Global dan juga staf-staf kalian, keturunan kalian, kita Allah Ta'ala pelihara daripada golongan yang benar-benar duduk pada landasan gugusan ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, hari ini kita dengar 3 nasihat dulu. Yang pertama, aku yang tak takut kepada Allah. Tanda dia apa? Aku tak jaga lidah. Belajar jaga lidah. Mudah-mudahan takut kepada Allah Ta'ala tu bertambah. Yang kedua, aku yang tidak takut bertemu dengan Allah. Nescaya hatiku tak kisah pun benda haram dan syubhah.
belajar jaga hati daripada perkara haram dan syubhah. Sebelum nak jaga hati, tuan-tuan, cuba kena tahu dulu hati tu hidup ke mati. Bila hidup, baru kita boleh didik dia. Kalau dah mati, lambat sikit kerja. Bila hati tu dah hidup, jaga dia daripada perkara haram dan syubhah. Mudah-mudahan kita ada perasaan takut kepada untuk bertemu dengan Allah. Dan yang ketiga, nak tahu aku tamak ke tidak? Nak tahu aku ni bergantung kepada makhluk ke tidak? Tengok sifat tamak aku bagaimana. Kalau tamak makin bertambah, rasa nak lebih, tak puas hati orang tu dapat kurang, aku mesti lebih. Macam mana Tuhan boleh bagi dekat dia? Tu tandanya tuan-tuan, kita sentiasa bergantung kepada makhluk, kita sentiasa tengok kepada makhluk, tak fikir pun hidup ini nak mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membadai pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. InsyaAllah kita bersama seperti biasa jam 9 besok untuk menyambung lagi 3. Apakah perkara-perkara ataupun 6 macam perkara yang mesti ditakuti. Jelas ke jelas? Jadi ma'assalamah wal liqa', sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Jangan lupa malam nanti ada kuliah maghrib daripada Ustaz Muhammad bin Nazlan. InsyaAllah dia akan mengajar kitab fikih. Kalau saya ada masa, saya akan mengajar kitab 1157 persoalan solat. InsyaAllah pada pukul 7.45 selepas daripada solat fardu maghrib. Jelas? Ma'assalamah wal liqa'. Sahabat-sahabat di TikTok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.